Benda lah saya nak cakap lah. Ini pengalaman saya lah. Ada Anwar Ibrahim ni. Orang saya tengok saya ada upload gambar saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. Dan Anwar Ibrahim ni manusia yang tak ada dalam UMNO. Apa saya kata dia tak ada dalam UMNO? Saya membalun dia daripada 12 tahun lah. Waktu saya dalam pemuda UMNO saya balun dia. Lepas tu buat pukul dalam 20 reformasi saya lawan. Lawan. Tapi dia berjumpa dengan saya sekali tak pernah cakap, apa hal kau Zarin balun aku? Kau ni apa tak? Tak ada. Halo Zarin, apa khabar? Anak macam mana? Keluarga okey? Jadi ini yang saya lihat kebesaran Anwar ni. Sebab saya ada pengalaman. Ini kadang-kadang saya baru balun seorang menteri ataupun ke pemimpin UMNO. Pegawai telefon. Ulat monyet semua datang. Kau apa kau hentam? Kau ni tak dapat duit lah. Balun dia. Sial tak tu nama dia. Dia daripada menteri. Apa nak Datuk? Ya. Jadi itu lah. Sebab kalau nak kata tentang kerjasama, macam saya sendiri alami kan, saya orang Johor. Kat Johor sini ada kawan-kawan daripada UMNO, jom kita try buat satu program sama-sama, bagi letuk sikit kan. Jadi mood di akar umbi tu dah ada kan, tentang desakan akar umbi. Sebab saya kira yang kawan-kawan dekat dalam UMNO lebih selesa berkawan dengan Kak Delan berbanding dengan Bersatu. Seperti hari ni lah, macam ni dengan saya. Datuk Zarin tahu saya fikir, saya tahu Datuk Zarin orang kuat UMNO. Okey. Dan pernah menjadi pemimpin peringkat pusat ketika dia remaja dulu. Dan kenapa saya boleh duduk satu meja ataupun satu forum dengan dia? Sebab kita punya jiwa perjuangan yang sama. Satu benda lah saya nak cakap lah. Ini pengalaman saya lah. Ada Anwar Ibrahim ni. Orang saya tengok saya ada upload gambar saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. Dan Anwar Ibrahim ni manusia yang tak ada dalam UMNO. Apa saya kata dia tak ada dalam UMNO? Saya membalun dia daripada 12 tahun lah. Waktu saya dalam pemuda UMNO saya balun dia. Lepas tu buat pukul dalam 20 reformasi saya lawan. Lawan. Tapi dia berjumpa dengan saya sekali tak pernah cakap, apa hal kau Zarin balun aku? Kau ni apa tak? Tak ada. Halo Zarin, apa khabar? Anak macam mana? Keluarga okey? Jadi ini yang saya lihat kebesaran Anwar ni. Sebab saya ada pengalaman. Ini kadang-kadang saya baru balun seorang menteri ataupun ke pemimpin UMNO. Pegawai telefon. Ulat monyet semua datang. Kau apa kau hentam? Kau ni tak dapat duit lah. Balun dia. Sial tak tu nama dia. Jadi soalnya Anwar Ibrahim tidak begitu. Tak pernah sekali. Malah waktu dia keluar jail pada tahun 2008, saya call, dia jawab. Masa tu nombor telefon yang lama tu. Kemudian waktu dia dapat pengampunan, ada kawan berjumpa dia. Paskan telefon, dia bercakap dengan saya dengan baik. Zarin, apa khabar? Nanti kita sembang lah. Dan saya buat apa jumpa dengan dia. Inilah manusia bernama Anwar. Jadi apabila orang lihat Anwar, awak kata, Zarin kau jaga Anwar. Kata aku kalau Anwar nak try, aku dah try 2004, 2005 dulu kata. Laki saya kata tak ada masalah. Sebab saya kata saya tak nampak kan. Tapi pada saya itu sebab saya, apa orang kata terhadap Anwar ni dari segi hubungan berkawan, dia adalah terbaik. Dan maklumkan Zahid ini cerita betul. Zahid masih hidup lagi jadi Presiden UMNO. Waktu digambar Kementerian Belia dan Sukan, bilik dia sebagai politik, dia sebagai politik pada Najib Razak. Masa Belia dan Sukan tu, belakang dia tu ada dua gambar. Masa itu tahun 87, Anwar hanya menteri. Bukannya apa, ketua pemuda je. Atas belakang dia gambar Najib ni. Dia kata dengan Datuk Seri Anwar. Ni my boss. Maknanya dia punya Najib lah. Ini I punya leader. Okey. Jadi kalau sekarang ni Zahid dengan Anwar kembali balik ke 30 tahun yang lalu, saya rasa track untuk nak pergi ke atas kerjasama antara PH dan BN ini tidak menjadi fantasi, reality. Dan ini akan menaikkan lagi imej Zahid Hamidi. Tetapi bila Zahid asyik tulis konsisten, tetap menyokong BN, itu yang menurun itu. Kerana rakyat hendakkan sekarang Zahid Hamidi buat keputusan yang agak paradigmanya berbeza, iaitu mau bekerjasama. Pedulikanlah Pak Yudin ni. Pak Yudin pun kalau pilihan raya akan datang,
UMNO menyokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dipukul mati kan orang begini sebab penyakit kanser. Takkan rakyat nak orang penyakit kanser jadi menteri. Kemudian dengan luka yang ada sekarang, anak menantu semua buat bisnes, sudah terdedah. Baru keluar di dalam media sosial, 1.2 bilion projek immigration dapat dekat anak dia. Jadi ini akan bagi kemarahan rakyat. Jadi kalau tengok Saya nak celah sikit Datuk bercakap tadi. Dia kata saya dapat maklumat juga yang kata immigration ambil pekerja asing tu 1.2 juta. Ya. Tapi saya dalam keadaan COVID, pekerja dah dibuang 1 juta lebih. Nak ambil orang luar pula. Kita perlu orang lagi luar nak masuk ni. Ya. Apa bak saya pula jadi pandangan Datuk macam mana? Ini semua nak ambil hasil untung daripada apa nama ni, penjualan manusia agak-agak. Agak-agaknya itu sebab saya kata kalau vaksin tu harga dia tinggi, ada kena cari duit pilihan raya. Ya kan? Ya. Dan pilihan raya nak dekat, contohnya, katalah vaksin ini nanti dah dimasukkan. Di Malaysia semua orang. Kamu nak ada kad saringan dia lah. Yang you kena pakai untuk pergi Hong Kong begini. Yang itu saja, mungkin dia kata, okey, ni harga dia 5 bilion. Tapi you buat 7 bilion. 2 bilion untuk I, 5 bilion untuk you. Jadi apa nak jadi negara ni? Yang ini bukan rompak di siang hari tau. Okay. Dengan polis ada, dengan kereta kebal tentera ada, dia pergi juga merompak. Jadi negara nak ke mana? Saya sekarang ni hilang hormat pada Kerajaan Perikatan China kerana beberapa benda yang tersiar ini menjadi fakta yang betul. Ya. Bukannya tomahan. Penutup untuk pusing yang ketiga ni. Saya nak bertanya. Dengan keadaan sekarang, UMNO ni dilihat macam anak dara sunti. Tak ada. Kata sabar lo. Kita nak bagi UMNO sikit, nak bagi dia senyum sikit kan. Kita jawab betul. Umpama dengar lo. Dengar lo tu. Umpama begitu, ramai yang apa? Mengharapkan bersama katanya. Bersatu mengharapkan bersama. Tetapi nak kalau nak meminang ni, nak meminang apa? Kata nenek kebaya yang di make up ke jadi cara. Apalah, ada make up cantik nampak kan. Jadi dengan keadaan UMNO ni nenek kebaya yang di make up ke macam anak dara. Untuk malu-malu. Tu dah make up tu, tak apa, yang penting dah make up. Jadi sekarang ni, dengan keadaan UMNO ni, dia main tarik tali. Duduk dalam PN tak pun. Tak duduk dalam PN pun. Nak bersama PH pun, tak ada jawapan. Nak kata muafakat nasional pun tak berdaftar. Yang kata nak muafakat nasional dengan dia tu pun dah pergi ke PN. Jadi takut daripada anak dara sunti jadi pergi anak dara tua ke apa ke. Yang Datuk cakap apa tadi? Nenek kebayan. Nenek kebayan pula. Apa cerita dia? Adakah UMNO berpotensi dia tu? Adakah UMNO berpotensi untuk jadi macam parti Golkar di Indonesia? Potensi dah ada, dah berlaku sekarang. Golkar dah tinggal sejarah. Dah jadi parti yang duduk di bawah ya. Jadi UMNO sebenarnya sudah jadi Golkar. Kebangkitan Golkar tak dapat dibuat walaupun Akbar Tanjung dan selepasnya cuba untuk membina Golkar sebagai dominan di Indonesia, gagal. Sombong amat. UMNO begini juga, bila hilang kuasa dengan keadaan presiden yang sedemikian, sekejap nak, sekejap tidak ini, tak ada pendirian ini, kita juga memakan hari untuk menghadapi pilihan raya. Kabarnya pilihan raya mengejut nak dibuat bulan 4. Kan itu sebab saya kata dalam Malaysia, dalam dunia ni, dalam sejarah Malaysia ni, Malaysia yang ada punya Perdana Menteri yang kurang cerdik, iaitu umumkan pilihan raya selepas pandemik. Tapi pengukuh aras dia di mana pandemik ni habis nak buat pilihan raya. Tak pernah berlaku dalam sejarah UMNO. Perdana Menteri kata akan ada pilihan raya selepas ni. Dekat Sabah ada sebut. Kalau menang di Sabah, akan segera buat pilihan raya. Menang kat Sabah, buat pilihan raya. Sampai sekarang tak buat pilihan raya. Ada tu dia ubah ayat ubah. Kerana nasihat Makcik Gemuk ni. Makcik Gemuk ni politik botak dia tu punya nasihat. Iaitu pandemik tamat. Masalahnya sekarang, tadi ada orang tanya saya. Datuk, dia secara peribadi macam mana pilihan raya? Saya kata kalau saya jadi Muhyiddin, tu apa majoriti cukup. Apa yang nak dibubarkan? Tapi sekarang ni rakyat mendesak. Bubar, cepatkan pilihan raya kan daripada mulut dia. Jadi soal berkeadaan sekarang, kalau berlaku pilihan raya dengan keadaan tak lagi lengkap percaturan politik kita, jadi UMNO mungkin ditolak rakyat. Ini yang masalah dia. Kalau PBI masuk dengan kewangan, ini yang berlaku, kebodohan
kepimpinan Barisan Nasional dan UMNO waktu di Sabah. Tempat kawasan dia kuat, dia baginya Tak sebab kursi tu kursi yang lompat. Kursi yang lompat yang Haji Yelah kawasan Haji tu kuat. Patutnya UMNO ni kalau cerita kawasan yang dikuat bagi pada dia. Yang agak UMNO mana-mana nyawa ikan dia bagilah pada ni tak. tahu Jadi macam mana UMNO ni dah ditipu di kawasan di Sabah, masih lagi boleh ditipu pilihan raya yang akan datang. tak tahulah apa benda dia fikir. tu kan. Jadi begitulah saya diskusi kita saya kira agak menarik pada hari ini dengan beberapa kupasan yang banyak cerita sebenarnya di sebalik tabir apa semua. Jadi sebagai rumusan Datuk, seminit je saya bagi, tak lebih. Seminit je realiti atau fantasi daripada kaca mata Datuk. Kalau kita lihat dari segi kesedaran bangsa Melayu dan 5 doktrin yang dipegang oleh parti Melayu, kita patut, jika parti-parti seperti PH ini tidak melanggar doktrin itu, kita jadikan dia realiti. Supaya boleh membina bangsa yang kuat, negara yang maju. Sebab negara ini sekarang ini, sejak menjak ini, selama 5-6 tahun ini, polarisasi kaum begitu jelas. Kemudian itu kita nampak sara, iaitu suku, agama dan rasis dan antara golongan begitu jurangnya. Jadi kita perlukan satu kepimpinan yang boleh command kita sekarang. Dari itu saya rasalah, pada pendapat saya, fantasi ini pada orang yang takut bayang-bayang. Realiti pada orang yang berani mau perubahan. Itu saja. Terima kasih yang berbahagia Datuk Zaharin. Yang Muhammad Datuk, rumusan 1 minit, fantasi atau realiti? Saya yakin dan saya percaya perkara itu boleh berlaku dengan ditunjangkan oleh kekuatan dalaman, iaitu ingin melihat negara ini diselamatkan, dibina semula, dan kita tidak ada waktu untuk kita menenung kembali sejarah silap. Yang penting kita nak ke depan. Rakyat kita itu memerlukan dan menagih tentang negara yang mereka harap dapat berteduh dan berpaut. Dan saya yakin perkara ini boleh dilaksanakan. Terima kasih yang Muhammad Datuk yang Jumpa lagi dong. Apa dia? Jumpa lagi. Mesti, Panggil lagi. Saya tak mesti. panggil. Kita mesti panggil. Kita mesti panggil punya kan. Lagi-lagi kalau dah makin dekat Jangan tak panggil. Kita panggil. Saya datang. Topik lain berapa. Makin dekat usaha tu, makin kita panggil tu. Jadi saya bagi begitulah kupasan untuk hari ini. Negara dah hilang satu kerangka besar yang perlu difikir. Kita cerita berpuluh tahun tentang Melayu, tentang kaum, tentang itu, tentang ini. Ya, kita sama-sama pertahan. Tapi kita asyik berbalik pada cerita itu. Tak selesai-selesai cerita itu. Sedangkan kerangka yang lebih besar yang perlu kita cerita adalah soal ekonomi. Macam mana kita nak jaga ekonomi negara. Macam mana kita nak stabilkan. Macam mana kita nak betul takbir urus. Kos sara hidup macam mana kita nak stabilkan. Banyak lagi peluang-peluang pekerjaan. Pentadbiran inilah yang kita kena reformasikan. Jadi, sedari-sedari mungkin saya pun juga percaya andai kata UMNO bersedia untuk bersama Pakatan Harapan ataupun Pakatan Harapan bersedia untuk bersama dengan UMNO, satu perkara yang asyik kita bincang dulu. Kaum lah, itulah, ini apa semua kita letak tepi, kita boleh fokus untuk bina semula negara. Ya, hadirin dan hadirat sekalian, saya Umar Muhtaim Manap mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menanti dan juga menyokong sepanjang penganjuran Borak Dahsyat Studio Jalan Kapak. Terus kongsikan, terus sebar luaskan informasi pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang mendatang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha.